Dia tidak baca habis, dia budak lagi. Presiden PAS membidas kritikan Exco Agama Armada Abu Hafiz Salehuddin berhubung pindaan RUU 355. Presiden PAS Abdul Hadi Awang membidas kritikan Exco Agama Pemuda Bersatu Armada Abu Hafiz Salehuddin terhadap parti itu berhubung pindaan rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau lebih dikenali dengan RUU 355. Kata beliau, Abu Hafiz belum membaca habis berkenaan pindaan RUU berkenaan. Sedangkan RUU berkenaan sudah pun cuba dilaksanakan menerusi enakmen jenayah syariah di Kelantan dan Terengganu. Terengganu dah ada Undang-Undang Terengganu. Kelantan dah ada dalam perlembagaan. Dia Abu Hafiz kena baca enakmen dah ada di Terengganu, dah ada di Kelantan. Saya difahamkan Pahang dan Negeri Sembilan ada juga. Tidak silap saya Sabah ada juga. Cuma perlu melalui proses perlembagaan. Dia tidak baca habis sebab dia budak lagi. Yang bercakap tu dia tidak sempat dengan tahun 1990. Kita tahun 90 dah selesai dah. Katanya selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Rosila hari ini seperti dipetik Astro Awani. Abu Hafiz semalam mendakwa PAS tidak mempunyai persiapan teknikal, perundangan maupun hujah agama ketika mereka dahulu mencadangkan betapa RUU 355 perlu dilaksanakan. Bidas Abu Hafiz kini ketika PAS sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan. Mereka bahkan menyatakan bahawa sebarang pindaan undang-undang perlu selaras dengan perlembagaan persekutuan. Dia mengulas jawapan Parlimen Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang juga Exco Pemuda PAS Kelantan Ahmad Marzuk Syari bahawa sebarang cadangan berkaitan pengubalan undang-undang perlu selaras dengan perlembagaan persekutuan. Marzuk menjawab pertanyaan lisan anggota Parlimen Tampin Hasan Baharom semalam berkenaan sama ada kerajaan berhasrat untuk membentangkan RUU tersebut buat kali kedua serta bila ia akan dibuat dan bagaimana ia akan dilaksanakan. Adakah tatkala ahli parlimen marang Abdul Hadi berkali-kali bangun dahulu untuk mencadang, meminda dan membacakan usul cadangan pindaan RUU 355. Beliau tidak sedar semua itu tentang perlembagaan persekutuan. Sungguh pun telah dimaklumkan oleh pelbagai pihak. Soalnya, RUU itu dibentang buat kali pertama di Dewan Rakyat pada 26 Mei 2016 oleh Abdul Hadi sebagai RUU persendirian sebelum ditangguhkan dan dibentang lagi dengan variasi yang disemak semula pada November 2016 dan April 2017. Setakat ini RUU 355 tersebut hanya baru di peringkat mengemukakan usul sahaja tanpa perbahasan. RUU 355 bertujuan meningkatkan bidang kuasa penghukuman mahkamah syariah bagi kesalahan jenayah syariah termasuklah meningkatkan hukuman penjara, denda dan jumlah sebatan. Dalam perkembangan berita yang lain, segala-galanya jadi buruk baru nak adakan PRU. Tokoh senior UMNO suarakan kebimbangan terhadap ketidaktentuan politik akan membawa kesan lain termasuk peningkatan jenayah apabila semakin ramai rakyat kesempitan hidup. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razaleek Hamzah hari ini berpendapat pilihan raya umum PRU merupakan jalan keluar sebenar untuk menyelesaikan isu politik tidak stabil ketika ini. Menurut ahli politik berpengalaman itu, ketika ini negara berdepan banyak masalah termasuk isu kehilangan kerja dalam kalangan rakyat, hilangnya keyakinan pelabur dan kemungkinan meningkatnya kadar jenayah. Justru beliau mempersoalkan sama ada Kerajaan Perikatan Nasional mahu menunggu lebih lama sehingga keadaan menjadi bertambah buruk untuk mengadakan PRU ke-15. Apakah kita nak tunggu segala-galanya menjadi buruk baru nak mengadakan pilihan raya? Itu persoalan yang besar serta takut jenayah meningkat kerana rakyat jadi jahat, katanya di Petik Harian Metro hari ini.
Tengku Razalex yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata demikian semasa ditemui mengadakan perjumpaan dengan ahli UMNO di Gua Musang hari ini. Bagaimanapun, pengurusi jemaah penasihat UMNO itu mengakui terpulang kepada Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri untuk membuat pertimbangan bila PRU diadakan. Kali terakhir PRU diadakan ialah pada 9 Mei 2018. Ia menyaksikan BN gagal mendapat mandat untuk terus menjadi kerajaan dan buat pertama kali gabungan itu menjadi pembangkang. Saran beri jalan muka baru. Pakatan Harapan PH berjaya menguasai Putrajaya dan sebahagian besar negeri. Bagaimanapun, melalui langkah Sheraton, kerajaan PH dijatuhkan dan BN kembali menjadi kerajaan dengan kerjasama sebahagian besar ahli parlimen bersatu serta sekumpulan kecil bekas pemimpin kanan PKR. Kecuali Bersatu, semua parti yang bergabung dalam Perikatan Nasional tidak mendapat mandat untuk menjadi kerajaan. Kata Tengku Razalex, secara pribadi beliau berpendapat rakyat harus diberikan pilihan menentukan kerajaan melalui PRU. Menurut bekas Menteri Kewangan itu lagi, masalah yang dialami ketika ini timbul ekoran negara masih bergelut dengan dua isu utama yang belum menemui titik nokta, yaitu ketidakstabilan politik dan wabak COVID-19. Ujarnya, beliau bimbang negara akan berdepan pengangguran tertinggi sehingga 2 juta orang menjelang Oktober ini. Selain pelabur pula hilang keyakinan kerana kerajaan sekarang yang mempunyai banyak kelemahan. Selagi berada dalam keadaan begini, maka selama itulah rakyat berdepan masalah khususnya berlaku pembuangan pekerja, katanya lagi. Semalam, veteran UMNO itu dilaporkan meminta 2 orang kuat UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Najib Razak supaya berkorban dengan memberikan laluan kepada orang lain dalam kepimpinan parti. Sekiranya mereka sayangkan orang Melayu, beri jalan kepada orang lainlah, katanya, yang menyifatkan kedua-dua tokoh UMNO itu cacat pada pandangan rakyat buat masa ini. Untuk rekod, Ahmad Zahid dan Najib kedua-duanya berdepan pelbagai pertuduhan jenayah di mahkamah, antaranya pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa. Pada awal bulan ini, Tengku Razalex juga memberitahu UMNO dan BN perlukan muka baru yang bersih serta berintegriti dalam PRU akan datang. Muka-muka lama pula, katanya lagi, perlu sanggup melakukan pengorbanan. Dalam perkembangan berita terakhir, UMNO boleh ubah keputusan pecat Muhyiddin pada 2016. Beliau akan jadi Perdana Menteri yang didukung parti yang besar dan mempunyai ramai ahli parlimen. Jadi lebih mudah dan lebih senang, kata Muhammad Hassan. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berkata, UMNO boleh mengubah semula keputusan pemecatan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin jika beliau berhasrat menyertai parti itu kembali. Tambahnya, jika Perdana Menteri itu berbuat demikian, ia akan memudahkan banyak perkara, antaranya pembahagian kerusi pilihan raya kelak. Kalau ada hasrat Muhyiddin kembali kepada parti, kita boleh mengubah semula keputusan memecat beliau. Beliau akan jadi Perdana Menteri yang didukung parti yang besar dan ramai ahli parlimen. Jadi lebih mudah dan lebih senang. Tiada masalah untuk menghadapi pilihan raya umum PRU, misalnya dari segi pembahagian kerusi, katanya seperti dipetik portal Malaysia Post hari ini. Untuk rekod, Muhyiddin telah dipecat dari UMNO pada 24 Jun 2016 kerana lantang bersuara dan mempersoalkan isu skandal 1MDB Najib Razak yang pada ketika itu merupakan Presiden Parti dan Perdana Menteri. Muhyiddin kemudian berganding bahu dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menubuhkan Parti Bersatu bertanding pada PRU 14 dan akhirnya memenangi pilihan raya tersebut dan berdiri bersama Blok Pakatan Harapan PH. Bagaimanapun, Muhyiddin dan Mahathir kini berpecah ekoran langkah Sheraton yang menyaksikan Muhyiddin membawa Bersatu keluar dari PH dan membentuk kerajaan baru bersama pembangkang termasuk UMNO. Muhyiddin kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri bagi menggantikan Mahathir. Sementara itu, Muhammad yang juga adun rantau turut berkata, Muhyiddin merupakan calon Perdana Menteri PRU 15 yang layak ekoran penerimaan rakyat yang baik sepanjang menggalas jawatan itu. Tambah Muhammad, dia juga secara pribadi tiada masalah dengan pencalonan Muhyiddin itu.
Mengapa tidak kita ambil peluang untuk menamakan beliau sebagai calon Perdana Menteri untuk Mufakat Nasional MN atau Perikatan Nasional PN? Tak ada isu. Yang penting kita dapatkan kemenangan yang selesa, katanya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda menonton video ini sehinggalah ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengungsikan video ini ke akaun media sosial anda. Jika ada sebarang komen, tinggalkan pada ruangan di bawah.